أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syazwani binti Rusmawi. Okey, hari ini saya nak terangkan mengenai pengiraan munasaqat, iaitu munasaqat ni kalau kita panggil bahasa kita adalah kematian berlapis. Berlaku kematian yang pertama, lepas itu berlaku lagi kematian kedua, kemungkinan berlaku lagi kematian ketiga, berlaku lagi kematian keempat, berlaku lagi kematian kelima, sehingga mana harta pusaka itu tidak dapat dibahagi-bahagikan disebabkan mungkin pertama kerana takdir Allah. Mungkin Allah dah takdirkan berlakunya tsunami, berlakunya gempa bumi, berlakunya seperti kapal terbang terhempas ke macam mana. Itu adalah contoh-contoh. Ataupun yang kedua disebabkan ahli waris tak tahu nak uruskan bagaimana, ahli waris tak tahu macam mana nak start untuk menyelesaikan masalah harta pusaka yang terbeku ini, maka berlakunya kematian yang seterusnya, berlakunya kematian yang kedua, ketiga, keempat, mungkin disebabkan ahli waris tiada masa, ataupun ahli waris sibuk, ataupun ahli waris memang tiada pengetahuan untuk menguruskan. Jadi di sini saya Nurul Syazwani binti Rusmawi, ini pentadbiran harta pusaka ni dikenali jugalah sebagai untuk menguruskan harta yang terbeku tadi. Okey, jika ada masalah seperti itu boleh hubungi saya di nombor ini. Okey, kita teruskan untuk pengiraan munasaqat 2 lapis. Okey, kita tengok di bawah ini ya tuan-tuan dan puan-puan. Pertama, nampak tak? Si mati yang pertama, dia meninggal dunia, dia ada isteri, anak lelaki dengan anak perempuan. Apabila ada anak lelaki, maka kita tidak lagi perlu mencari ahli-ahli waris yang lain. Ahli-ahli waris seperti adik-beradik kandung ke, adik-beradik sebapa ke. Jika sekiranya si mati ini ada bapa dengan ada ibu, maka ibu dan bapa juga mewarisi. Tetapi di sini ibu dan bapa telah meninggal dunia awal daripada si mati ini. Maka saya tidak tulis di sini ya. Kalau ada ibu dan bapa, ibu dan bapa juga mewarisi, sebab ibu dan bapa merupakan waris fardu, waris yang tidak akan terhalang sama sekali. Okey, di sini dia ada si mati, ada isteri, ada anak lelaki dengan ada anak perempuan. Okey, anak lelaki, kemudian anak lelaki dia pula meninggal dunia, meninggalkan isteri dengan meninggalkan anak lelaki. Serta jangan lupa dia ada ibu di sini. Isteri ini merupakan ibu kepada si mati yang kedua. Maka ibu ini juga mewarisi, ibu ini juga akan mendapat bahagian faraid. Okey, kita tengok pengiraan yang pertama. Okey, pertama saya tutup ya dulu yang ni untuk mengelakkan kekeliruan. Okey, yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, pertama kita tengok dulu si mati yang pertama, dia ada isteri, anak lelaki, anak perempuan. Isteri akan dapat 1/8, maka asabah bil ghairi akan dapat kepada anak lelaki pertama, anak perempuan yang pertama. Maka anak lelaki dan anak perempuan ini 7 ni tak dapat nak bahagikan dengan mereka. Sebab apa? Sebab tak dapat nak bahagikan. Sebab anak lelaki saya tulis dengan pen biru lah. Anak lelaki ni akan dapat 2 bahagian. 2 bahagian daripada mana pula Syazwani? Daripada surah An-Nisa ayat yang ke-11. Anak lelaki akan dapat 2 bahagian, anak perempuan akan dapat 1 bahagian. Apabila kita tambah jadi 3. 7 ni tak dapat nak bahagi dengan 3. Maka kita darabkan penyebut asal tadi, penyebut 8 ni darab dengan 3 jadi 24. Maka untuk isteri pun kita darab 1/8 darab dengan 3 jadi 3/24 untuk isteri. Untuk anak lelaki 7 darab dengan 2, 7 darab dengan 2 jadi 14/24. Untuk anak perempuan 1 darab dengan 7 jadi 7/24. Maka ini adalah pengiraan faraid untuk si mati yang pertama. Untuk si mati yang kedua pula, si mati yang kedua kat sini tadi. Okey, kat bawah ni. Okey, si mati kedua dia ada isteri. Isteri ada ibu, ada anak lelaki. Okey, isteri dapat 1/8 disebabkan ada anak.
ada anak, ada keturunan, dapat 1/8. Maka untuk ibu pula 1/6 disebabkan ada keturunan, ada anak juga, ada keturunan, maka ibu dapat 1/6. Maka asobah akan dapat kepada anak lelaki. Okey, 1/8 dengan 1/6, bagaimanakah kita nak samakan penyebut di bawah ini? Maka kita darabkan dengan 3 untuk jadikan 24. Kita darabkan 6 ni darab dengan 4 jadi 24. Maka 1/8 darab dengan 3, 1/8 darab dengan 3 jadi 3/24. Untuk ibu 1/6 darab dengan 4 jadi 4/24. Maka apabila kita tambah 3 campur 4 jadi 7. 24 ini kita tolak dengan 7 tadi, jadi anak lelaki akan dapat 17. Okey, seterusnya kita nak selesaikan munasaqat tadi. Okey, saya letak kat atas sini. Okey, munasaqat ini adalah kematian berlapis. Okey, pertama sekali kita tulis dulu isteri, anak lelaki, anak perempuan yang pertama. Okey, 3. 3 ni saya dapat daripada mana? Saya ambil daripada sini tuan-tuan dan puan-puan. First saya ambil 24 dulu. Saya ambil 24. Okey, tengok. Yang atas ni saya tutup dulu ya. 24 ni saya ambil daripada sini. Nampak tak? Okey. Saya rasa nampak kan? Sini 24 ni saya ambil daripada sini. 24. 24 di sini. Untuk isteri 3, untuk anak lelaki 14, untuk anak perempuan 7. Saya ambil sini 3, 14, 7. 3, 14, 7. 24 ini penyebut dia. Jadi 24 di sini. Okey, seterusnya kolom seterusnya saya ambil untuk ibu ni pula. Ibu saya ambil di sini. Ibu, isteri dengan anak lelaki. Ibu ni sebab dia isteri kepada si mati yang pertama, dia ibu kepada si mati yang kedua. Ni mak dia kan? Ni mak dia. Maka ibu saya ambil sikit sini 4. Ibu 4, isteri 3. Isteri 3. Saya tulislah kat sini. Isteri 3. Untuk anak lelaki 17. Anak lagi 17. Maka di sini saya copy and paste saja daripada kolom ini. Okey, seterusnya adalah di sini. Apabila anak lelaki yang pertama ini telah meninggal dunia, maka belum sempat nak bahagi lagi bahagian faraid dia, belum sempat nak bahagi lagi bahagian si mati yang pertama ini, berlaku pula kematian untuk anak lelaki ini. Maka 14 ini kita kena bahagikan kepada ahli waris untuk anak lelaki ini. Anak lelaki ni waris dia ibu, isteri dengan anak lelaki. Maka 14 ni kita kena bahagikan. Maka bagaimanakah kita nak bahagi 14 ni? Saya naikkan di atas ini. Jadi nak letak 14 ke nak letak berapa? Okey, saya tengok di sini 24 ni, 24 saya boleh bahagikan dengan 2. 24 saya kena letak di sini. Dan 14 ni boleh saya letak kat sini. Jadi saya boleh bahagikan dengan 2 untuk saya kecilkan lagi portion. Kalau besar-besar nanti jadi ribu-ribu pula. Ada situasi di mana akan berlakunya munasaqat ribu-ribu. Tapi kalau kita boleh kecilkan, kita kecilkan lagi tuan-tuan dan puan-puan. 14 saya bahagikan dengan 2 jadi 7 di sini. 24 saya bahagikan dengan 2 jadi 12 di sini. Maka untuk kes munasaqat, pengiraan munasaqat di sini 12 ni kena darab dengan 24. 12 ni kena darab dengan 24. Jadi saya tulis di sini 12 darab dengan 24 jadi 288. 288 di sini. Okey, bagaimanakah saya nak kira untuk bahagian isteri untuk si mati yang pertama dan ibu untuk si mati yang kedua ini? 12 saya darab dengan 3. 12 darab dengan 3 saya ambil di sini. 12 darab dengan 3 campur dengan 7 darab dengan 4. 7 darab dengan 4. 12 darab 3 saya ambil daripada sini. 12 darab 3 di sini. 12 darab 3. 7 darab dengan 4 jadi 7 darab 4 di sini. Apabila saya tambah jadi 64 di sini. Untuk anak lelaki ini dia telah meninggal dunia, maka dia tidak sempat merasai bahagian faraid daripada arwah ayah dia. Di sini saya tulis kosong. Okey, untuk anak perempuan kepada si mati yang pertama ini 7 darab dengan 12. 7 darab dengan 12. 7 darab dengan 12 ini. 7 darab 12. 7
darat 12. Jadi 84 untuk anak perempuan kepada si mati yang pertama. Untuk seterusnya adalah untuk isteri. Isteri kepada si mati yang kedua. 3 darat dengan 7. 3 darat dengan 7 ni. 3 ni darat dengan 7 ini. Jadi 3 darat 7 jadi 21. Untuk anak lelaki kepada si mati yang kedua adalah 17 darab dengan 7. 17 darab dengan 7. 17 darab dengan 7. Jadi 119. 119. Ya. Okey. Kalau kita nak tahu betul ataupun tidak, kita tambahkan 64 campur 84 campur 21 campur 119. Di sini 64 campur 84 campur 64 campur 84 campur 21 campur 119. Maka ini adalah 288 sama dengan di sini. Kenapa kita kena darabkan 12 darab dengan 24 ini? 12 darab dengan 24 ini sebabnya si mati ini telah tiada. Bagaimana kita nak hapuskan bahagian dia dan nak bahagikan kepada ahli waris dia pula. Sebab itulah kita kena darabkan yang ni. Yang ni adalah penyebut untuk si mati yang kedua ini. 24 ni bagaimanakah kita nak bahagikan kepada ahli waris dia ni? 24 ni bagaimana kita nak bagi pada dia, dan kita nak munasakot, kita nak kirakan untuk kita gabungkan bahagian dengan si mati yang pertama ini. Ini adalah cara yang saya pelajari daripada buku Ustaz Wan Abdul Halim. Buku ini sangat bagus. Buku ini sangat-sangat membantu saya. Sangat-sangat bagi saya buku ini sangat-sangat good. Sangat-sangat membantu. Sangat-sangat membantu saya sebagai seorang IEP. Sangat-sangat membantu saya sebagai seorang perancang harta pusaka Islam. Memang detail sangat yang Ustaz Wan Abdul Halim ajar dalam buku ni. Dan saya juga pernah bertanya dengan Ustaz Wan Abdul Halim. Mana Ustaz? Ni Ustaz Wan Abdul Halim. Saya pernah juga bertanya beliau mengenai kes munasakot. Dan saya rasa ada kot tulisan beliau. Ada. Ni. Saya tanya kalau tak silap tahun lepas sekejap. Ini tulisan beliau. Alhamdulillah saya dapat menuntut ilmu dengan Ustaz Wan Abdul Halim. Ni 14 hari bulan 4 2022. Saya siap print out apa yang Ustaz tuliskan ini. Alhamdulillah memang ia sangat-sangat, buku ini sangat-sangat membantulah bagi saya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh beli buku ini. Saya tak ada commission tapi saya cadangkan kalau tuan-tuan nak menuntut ilmu faraid, buku ini adalah salah satu buku yang bagus untuk kita pelajari. Okey, saya Nurul Syazwani binti Rosmawi. Kalau ada apa-apa yang saya boleh bantu, saya boleh buat pengiraan faraid, tuan-tuan boleh hubungi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.